Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Okey, hari ini hari Khamis, 4 Februari 2021, kita akan belajar subjek tajwid. Okey, Ustazah yang akan mengajar kamu bagi subjek ini adalah Ustazah Norizan binti Abdul Manan. Okey, kalau kamu ada sebarang pertanyaan, tak tahu macam mana nak tulis nota ke, ataupun sebarang masalah lah, kamu boleh PM ataupun kamu boleh message ataupun kamu boleh call number yang Ustazah bulat ni. Okey, untuk tahun ni kita akan pakai dua buku. Yang pertama adalah buku teks dan buku aktiviti tajwid bagi tahun 2, iaitu yang ini. Dan yang kedua adalah buku latihan pendek bergaris macam ni. Okey, hari ni 4 hari bulan Februari ataupun 4 Februari 2021, hari Khamis, kita akan belajar topik pengenalan hukum tajwid. Okey, dalam pengenalan hukum tajwid ni ada 4 subtopik, iaitu yang pertama pengertian tajwid. Pengertian tajwid ni maksud dia adalah apa itu tajwid? Tajwid tu apa sebenarnya ni? So, sekejap lagi kita akan belajar. Okay, yang kedua adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Kenapa kita kena belajar ilmu tajwid ni? Sekejap lagi pun kita akan tahu. Okey, hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan yang keempat, hukum menggunakan ilmu tajwid yang telah dipelajari. Okey, kita pergi ke pengertian tajwid. Okey, pengertian tajwid dari segi bahasa adalah memperelokkan sesuatu. Maksud memperelokkan sesuatu ni, kita buat sesuatu tu bagi nampak elok, bagi nampak cantik. Macam tu. Kalau istilah pula, nampak ni. Ni istilah ya. Kalau istilah maksud dia suatu ilmu yang menghuraikan kaedah atau cara membaca Al-Quran mengikut hukum-hukum bacaan yang tertentu yang memenuhi hak huruf sama ada dari segi makhraj atau sifatnya. Maksud istilah ni, maksud di sini, okey, dia adalah ilmu yang menerangkan kepada kita macam mana kita nak baca Al-Quran dengan betul mengikut hukum-hukum. Contoh hukum nun mati, hukum mim mati, dan juga mengikut makhraj atau sifatnya. Makhraj ni contoh cara sebutan kita nak baca Al-Quran. Contoh huruf ra, huruf dad, macam mana ni huruf dad ya. Ni macam mana kita nak sebut ra tebal, ra nipis. Macam itulah makhraj dia, sifat dia. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Okey, maksud dia kat sini dia nak cakap, kenapa kita kena belajar tajwid ni? Untuk apa sebenarnya? Sebab tujuan dia adalah untuk memelihara lidah daripada melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran. So, kalau kita belajar ilmu tajwid ni, kita tahu panjang pendek, kita tahu dengung, kita tahu syaddah, kita dapat baca Al-Quran dengan betul lah. So, kita akan mengelakkan diri kita daripada baca Al-Quran dengan bacaan yang salah. Kan? Kalau kita baca Al-Quran dengan bacaan yang betul, so bacaan kita tu akan jadi sempurna, elok. Kalau kita baca tunggang langgang sebab tajwid tak tahu, so bacaan kita pun jadi tak sempurna lah, tak perfect lah macam tu. Tak syok lah kan kalau kita baca Al-Quran, kita tunggang langgang, nampak tak elok, nampak macam nampak tak elok lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu mana satu panjang, mana satu pendek. Okey, slide yang terakhir adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum kita belajar tajwid ni, hukum dia apa? Hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni semua orang wajib buat, tapi kita tak berdosa kalau ada orang lain yang belajar. Contoh dalam kelas tu, semua orang wajib belajar ilmu tajwid, pelajaran tajwid lah. Okey, tapi kita tak akan berdosa kalau contoh ada sesetengah kawan kita yang belajar ilmu tajwid
Tapi kita yang tak belajar ilmu tajwid ni, kita tak akan berdosa kalau ada orang yang belajar. Okey, tapi kalau semua orang tak belajar, termasuklah cikgu, termasuklah kamu sendiri, termasuklah kawan-kawan kamu dekat rumah, dekat sekolah, siapa-siapa pun tak belajar, semua umat Islam berdosa sebab fardu kifayah. Okey. Yang kedua adalah hukum menggunakan ilmu tajwid yang telah dipelajari. Okey. Maksud dia kat sini, wajib ke tak wajib wajib ke tak wajib kalau kita baca Quran, kita kena ikut tak hukum tajwid yang kita dah tahu. Contoh, kita dah tahu dah macam mana nak baca panjang, macam mana kita nak tahu bacaan pendek. Tapi kita tak baca ikut panjang pendek yang kita dah tahu tu, yang kita dah belajar tu. So, kita berdosa sebab fardu ain ni wajib ke atas semua orang Islam. Fardu ain ni kalau kita tak buat, kita berdosa. Walaupun orang lain buat, tapi kita tak buat, kita berdosa juga sebab fardu ain ni semua orang wajib buat sendiri-sendiri. Okey. Okey, dah tamat dah sesi pembelajaran kita hari ni. Okey, Ustazah nak kamu buat nota. Nota macam ni, tulis dalam buku latihan pendek bergaris yang Ustazah bagi tahu tadi tu. Okey, ikutlah kamu nak warna ke, nak tulis dengan pensel saja ke, ikut kamu. Tapi pastikan tulis dekat buku latihan pendek yang bergaris. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.